Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar tentang Bab 2 Aplikasi Teknologi iaitu 2.1 Teknologi Pembuatan bersama Cikgu Hani. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang 2.1.1 mengenal pasti teknologi pembuatan produk, 2.1.2 menghuraikan proses pembuatan produk, 2.1.3 membanding beza teknologi pembuatan dalam proses penghasilan produk, 2.1.4 membuat lakaran model 3 dimensi bermaklumat dan 2.1.5 menganalisis lakaran model 3 dimensi. 2.1.1 mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pembuatan produk? Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah untuk hasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Ada banyak produk di sekeliling kamu yang menggunakan teknologi pembuatan ini. Terdapat dua kaedah dalam teknologi pembuatan produk. Yang pertama, kaedah konvensional dan yang kedua, kaedah moden. Kaedah konvensional ini juga dikenali sebagai kaedah tradisional. Produk dihasilkan menggunakan peralatan teknologi asas iaitu alatan tangan seperti tukul, pahat, gergaji tangan dan sebagainya. Kuantiti pengeluaran adalah rendah dan terhad kerana sesuatu produk memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Selain itu, menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan. Seterusnya, kaedah moden. Kaedah moden ini menggunakan sumber tenaga elektrik untuk menggerakkan peralatan dan mesin. Kaedah ini juga dapat menjimatkan masa dan tenaga selain memudahkan proses menghasilkan produk yang rumit. Pada masa yang sama, individu dapat menjalankan banyak tugas yang berlainan pada masa yang sama. 2.1.2 menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Proses pembuatan produk ni adalah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan satu produk siap. Ada banyak peringkat yang perlu dilalui oleh bahan tersebut iaitu kemasan, pemotongan, pembersihan, pembinaan, pemasangan dan tuangan sebelum sesuatu produk dapat digunakan. Rajah di sebelah kanan menunjukkan carta alir dalam proses pembinaan sebuah produk pembuatan yang bermula daripada proses perancangan sehingga kaedah pembinaan. Proses ini dimulai dengan perancangan, kaji selidik, lakaran atau lukisan, kemudian pembinaan mock-up ataupun model dan diikuti oleh proses penilaian atau pengujian, pembinaan produk dan barulah ditentukan pembuatannya adalah melalui kaedah konvensional ataupun kaedah moden. 2.1.3 membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Perbezaan antara penggunaan kaedah konvensional dengan kaedah moden dapat dilihat dari pelbagai aspek seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Aspek elemen perbezaan kaedah konvensional dan moden adalah seperti masa, hasil, kos, kualiti, tenaga, kuantiti dan estetika. Murid-murid boleh rujuk jadual banding beza proses pembuatan konvensional dan moden.
Melalui jadual ini, murid-murid dapat lihat perbezaan yang terdapat dalam penggunaan kaedah konvensional dan kaedah moden semasa proses pembuatan sesuatu produk. Okey, kita lihat aspek pertama adalah masa. Produk mengambil masa yang lama untuk disiapkan menggunakan kaedah konvensional. Kalau guna kaedah moden, cepatlah siap. Okey, kalau hasil pula, bentuk yang dihasilkan adalah tidak seragam, tetapi kalau gunakan kaedah moden, bentuk yang seragam kerana menggunakan mesin, okey, dan alatan yang berkuasa elektrik. Okey, kos pula. Kos pembuatan adalah tinggi, manakala untuk kaedah moden, kos adalah rendah untuk pengeluaran berskala besar. Okey, kemudian tenaga kerja memerlukan pekerja yang mahir untuk menghasilkan sesuatu produk, manakala kaedah moden memerlukan pengendali mesin yang mahir. Okey, kuantiti. Kuantiti adalah bilangan pengeluaran yang terhad jika kaedah konvensional. Kaedah moden dapat mengeluarkan produk yang banyak dalam satu masa. Okey, kualiti pula tiada piawaian tertentu. Tetapi kalau kaedah moden mempunyai piawaian yang ditetapkan. Okey, estetika. Estetika ni maksudnya adalah nilai kecantikan. So kalau dalam nilai kecantikan dalam produk konvensional, nilai dia adalah tinggi. Okey, lagi mahal lah satu produk tu kerana nilai estetika dia tinggi, cantik. Okey, manakala kaedah moden ni nilai estetika adalah terhad kerana semua produk adalah sama je, tak ada perbezaan. Seterusnya, 2.1.4 membuat lakaran model 3 dimensi bermaklumat. Lakaran model 3 dimensi dibuat untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk agar klien mudah faham dengan idea yang cuba disampaikan. Reka bentuk boleh diilhamkan daripada keadaan sekeliling anda seperti bentuk alam semula jadi ataupun bentuk geometri. Lakaran yang dihasilkan juga mestilah mengandungi maklumat penting seperti bahan, saiz, warna, dimensi dan lain-lain. Elemen dan prinsip reka bentuk juga perlu diimplementasikan dalam lakaran yang dihasilkan. Mari kita lihat contoh-contoh lakaran idea. Setelah beberapa lakaran idea diperoleh, lakaran terbaik iaitu lakaran yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dipilih. Beberapa penambahbaikan boleh dilakukan pada lakaran akhir tersebut dengan menganalisis lakaran model 3 dimensi. Dan ini adalah contoh lakaran akhir dengan penambahbaikan. Jangan lupa labelkan maklumat-maklumat penting pada lakaran anda. Nak tengok cara melakar tak? Jom, cikgu tunjukkan cara untuk melakar model 3 dimensi. Seterusnya, 2.1.5 menganalisis lakaran model 3 dimensi.
lakaran akhir yang dihasilkan mungkin belum cukup sempurna untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai dan kebolapasaran. Oleh itu, kita kena buat beberapa penambahbaikan sehinggalah kita dapat hasil yang kita nak. Kita juga perlu buat analisis pada lakaran untuk cari kecacatan sekiranya ada. Analisis perlu dilakukan dengan merujuk lakaran akhir untuk mencari kecacatan sekiranya ada. Ini adalah contoh lakaran akhir sebuah model 3 dimensi. Model 3 dimensi yang diberi adalah alas cawan. Adakah alas cawan tersebut menepati semua aspek yang tersenarai di dalam jadual ini? Jika jawapannya adalah ya, maka tiada penambahbaikan yang perlu dilakukan. Sekiranya ada aspek yang tidak menepati kriteria, maka bahagian tersebut perlulah dibuat penambahbaikan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah, boleh terus berhubung dengan guru RBT anda. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Bye!